Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini saya akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Tadabbur Al-Quran menerusi aplikasi telefon pintar, iaitu mobile application Quran Tadabbur Digital, kajian terhadap surah Al-Hadid. Kajian ini dilakukan oleh 3 orang pengkaji, iaitu Muhammad Saleh bin Syekh Yusuf, iaitu saya sendiri. Yang kedua Yusuf bin Haji Osman, dan yang ketiga adalah Nurul Husna Mat Isa. Baik. Kesimpulan dia, tadabbur Al-Quran adalah proses interaksi terhadap Al-Quran yang bersifat universal. Terdapat pelbagai kelebihan dan kebaikan sekiranya tadabbur disertakan ketika membaca Al-Quran. Proses mentadabbur Al-Quran boleh dilakukan dengan cara meneliti dan menghayati setiap ayat Al-Quran yang dibaca, termasuklah dengan menggunakan kemudahan aplikasi telefon pintar. Namun, cara penggunaan kemudahan telefon pintar oleh masyarakat pada hari ini amat membimbangkan, di mana mereka lebih cenderung menghabiskan masa untuk berhibur dan kurang menjalankan kerja-kerja yang berfaedah. Menghabiskan masa dengan melayari media sosial berbentuk hiburan berbanding slot agama dan wacana ilmu yang boleh menambah ilmu pengetahuan. Justru, kajian ini bertujuan mendedahkan salah satu kaedah mentadabbur Al-Quran menerusi aplikasi telefon pintar Quran Tadabbur Digital, dengan memberi tumpuan kepada surah Al-Hadid sebagai dapatan awal dan contoh penyelidikan yang boleh dilakukan terhadap aplikasi-aplikasi dan surah-surah yang lain. Kajian ini menggunakan kaedah pemerhatian dan kaedah analisis kandungan bagi mengenal pasti penggunaan aplikasi tersebut sebagai salah satu cara mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran. Hasil dapatan kajian mendapati bahawa kaedah tadabbur yang digunakan menerusi aplikasi ini hanya menyentuh makna zahir ayat dan tidak menyentuh perbahasan yang terlalu mendalam. Hal ini bertepatan dengan tujuan aplikasi ini yang dibuat, iaitu memberikan maklumat dan kefahaman ringkas kepada masyarakat yang baru berjinak-jinak dengan aktiviti mentadabbur ayat suci Al-Quran. Oleh itu, penggunaan aplikasi telefon pintar Quran Tadabbur Digital sebagai salah satu cara dalam mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran adalah digalakkan demi memanfaatkan penggunaan telefon pintar dengan sebaiknya pada masa kini. Baik, kita tengok pula kepada metodologi kajian. Kajian ini menggunakan kaedah pemerhatian dan analisis isi kandungan. Pengkaji melakukan carian di Play Store Android menggunakan perkataan tadabbur. Hasil carian menunjukkan ada 15 aplikasi yang berkaitan dengan tadabbur. Pengkaji seterusnya menapis hasil carian dengan meletakkan kriteria tadabbur dalam bahasa Melayu menerusi kaedah pengkajian, merangkumi keseluruhan Al-Quran dan bukannya tadabbur dalam satu tertentu dalam surah tertentu saja. Seterusnya, pengkaji memilih aplikasi yang mempunyai bahagian tadabbur ayat, bukan tafsir ayat semata-mata. Daripada 15 aplikasi ini, hanya satu aplikasi sahaja yang menepati kriteria ini, iaitu aplikasi Tadabbur Digital. Data yang diperoleh dianalisis dan dilaporkan dengan cara menjelaskan tahap tadabbur, metodologi dan kelebihan aplikasi Android Quran Tadabbur Digital. Okey, kita lihat sepintas lalu maksud tadabbur. Maksud tadabbur, kalau menurut Ibnu Manzur, kata asal tadabbur adalah berasal daripada perkataan dabbara yang bermaksud melihat suatu perkara dan berfikir tentangnya berulang-ulang kali. Tadabbur Al-Quran merupakan cara yang digunakan dalam memahami makna setiap lafaz Al-Quran. Berfikir tentang petunjuk dari isi kandungan ayat Al-Quran dengan hati yang khusyuk. Terdapat 4 petunjuk dari tafsir Al-Quran mengenai perkataan tadabbur, iaitu minda dan hati menyatu dengan bacaan Al-Quran, menyentuh emosi, pengabdian Al-Quran,
dan peningkatan dalam iman. Secara terminologi, maksud tadabbur adalah memikirkan dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran agar dapat memahaminya, menyelami makna dan hikmah-hikmahnya serta mengetahui kandungannya. Konsep dan makna tadabbur Al-Quran dapat dipahami dengan mudah melalui kajian Abbas Asyafah. Beliau menyatakan tadabbur melibatkan pembacaan, pendengaran, kefahaman, perasaan, menerima kebenaran dan respon terhadap ayat Al-Quran. Kenyataan ini dapat dilihat seperti dalam rajah yang dinyatakan di bawah. Okey. Nur Zakirah Matsin menyimpulkan tadabbur sebagai pemerhatian, penelitian, renungan serta pengkajian yang dilakukan terhadap makna Al-Quran. Hakikat tadabbur berlaku semasa proses memahami ayat-ayat Al-Quran, manakala kefahaman mendalam berkaitan dengan kadar kemampuan seseorang memahami tafsir ayat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan ilmu yang dikuasai serta ilham yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan. Baik, poin yang keempat adalah dapatan kajian dan perbincangan. Okey, menerusi penyelidikan ini ada 6 dapatan yang diperolehi, iaitu yang pertama, aplikasi ini menggunakan tafsir Ibnu Katsir sebagai rujukan utama untuk mentadabbur Al-Quran. Aplikasi ini menggunakan tafsir Ibnu Katsir sebagai rujukan utama tafsir dan tidak menggunakan rujukan lain bagi mengelakkan perbincangan menjadi terlalu panjang. Dapatan yang kedua, aplikasi melalui aplikasi ini ayat-ayat ataupun fakta-fakta ataupun poin-poin ilmu yang dirasakan tidak perlu tidak ada dibuang dalam aplikasi ini. Aplikasi ini tidak memasukkan pengenalan surah, riwayat hadis yang berkaitan dengan surah dan pengkhususan makna kalimah tertentu dalam surah seperti mana yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir. Makna macam inilah, walaupun dia merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, tapi ada sesebahagian fakta yang dibuang daripada aplikasi ini kerana mungkin tujuan dia adalah untuk meringkaskan dan memudahkan orang untuk merujuk dan menggunakan aplikasi ini untuk mentadabbur ayat-ayat Quran. Padahal tafsir Ibnu Katsir itu banyak ilmu-ilmu, banyak fakta-fakta tentang yang disebutkan tadi. Jadi aplikasi ini dia buang kerana tujuan yang tadi itulah. Yang ketiga, menterjemah ayat kepada maksud yang mudah difahami. Baik, ayat-ayat yang mudah difahami makna dia digunakan dalam aplikasi ini. Contohnya pada firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Hadid ayat ke-14, hatta jaa amrullah, diterjemahkan sebagai sehingga Allah memutuskan kematian. Sedangkan maksud perkataan ini adalah sehingga datangnya perintah Allah. Terjemahan ayat dilakukan hasil dari penelitian terhadap tafsir Ibnu Katsir dan membantu pembaca memahami maksud ayat yang lebih mudah, diseru membuatkan proses tadabbur berlaku dengan lancar. Jadi aplikasi ini dia terus direct kepada maksud yang sebenar, dia tak kias-kias. Jadi dia menggunakan perkataan yang lebih mudah supaya bila pembaca, pengguna aplikasi ini terus dia faham apa yang dia baca. Yang keempat, aplikasi ini mengkelompokkan ayat kepada beberapa bahagian. Aplikasi ini membahagikan setiap surah kepada beberapa bahagian bagi memudahkan tadabbur ayat. Contohnya dalam surah Al-Hadid terdapat 5 kelompok bahagian dari keseluruhan surah tersebut. Selepas pembahagian kelompok ayat, ayat akan dibahagikan kepada pembahagian sekup yang lebih kecil. Contohnya dalam pembahagian yang ketiga dalam surah Al-Hadid, iaitu ayat ke-12 hingga 18, ayat Al-Quran dibahagikan kepada 2 sekup yang lebih kecil, iaitu perbincangan terhadap ayat 12 hingga 15 dan ayat 16 hingga 18. Ayat 16 hingga 18. Yang kelima, tadabbur menerusi kalimah perkata.
Aplikasi ini mentadabur menerusi kalimah perkataan. Pengguna boleh mentadabur kalimah demi kalimah yang terdapat dalam surah. Setiap kalimah akan diceraikan dan diterjemahkan satu demi satu. Dan yang terakhir, yang keenam, mencadangkan teknik mentadabur Al-Quran. Okey. Dapatan hasil kajian ini yang keenam adalah kita nak mencadangkan teknik mentadabur Al-Quran. Okey, menurut Quran Tadabbur Digital, terdapat dua teknik mentadabur Al-Quran, iaitu menggunakan kaedah strategik dan langkah teknik. Langkah strategik merangkumi langkah yang perlu dilakukan sebelum membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran, iaitu berkait dengan adab. Antaranya adalah berniat kerana Allah, menanamkan tujuan membaca, memahami dan menghafal Al-Quran untuk meneruskan keyakinan, ucapan dan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Selain itu, perlu berniat bagi mencapai redha Allah, menjaga diri dari hadas kecil atau hadas besar ketika berinteraksi dengan Al-Quran, menumpukan perhatian dan menghindarkan diri dari perkara berkaitan dunia, menghadap kiblat dan berdoa agar Allah memudahkan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Langkah teknik digunakan ketika berinteraksi dengan Al-Quran sehingga isi kandungan makna pesanan-pesanan yang terkandung dalam Al-Quran merangkumi ucapan, fikiran dan tingkah laku seharian. Ia juga merangkumi aspek pembacaan Al-Quran secara tartil, membaca maksud ayat Al-Quran per kata dan membaca ayat yang ditulis di bawah arti setiap ayat. Pembaca juga dianjurkan berinteraksi dengan Al-Quran melalui Quran Tadabbur Digital sebanyak 2 halaman sehari dan tidak perlu terburu-buru, supaya seterusnya berusaha berinteraksi dengan Al-Quran sekurang-kurangnya 1 halaman sehari melalui metodologi tadabbur dan yang disusun dalam aplikasi ini dan menerusi kitab tafsir yang lain. Baik. Okey, baik. Okey, tadabbur surah Al-Hadid. Aplikasi ini menggunakan tafsir Ibnu Katsir sebagai rujukan utama dalam mentadabbur, dan berikut adalah pembahagian tadabbur surah Al-Hadid yang kita boleh tengok 1, 2, 3, 4, 5. Dan sebagai kesimpulannya, berdasarkan pengamatan pengkaji, didapati kebanyakan kaedah tadabbur yang digunakan menyentuh makna zahir ayat dan tidak menyentuh perbahasan yang terlalu mendalam. Hal ini bertepatan dengan tujuan aplikasi ini ditubuhkan, iaitu memberikan gambaran awal hasil tadabbur buat mereka yang baru berjinak-jinak untuk mentadabbur Al-Quran. Kewujudan aplikasi tadabbur Al-Quran secara atas talian, khususnya dalam telefon pintar, memudahkan pengguna mengaksesnya tanpa mengira masa dan tempat. Keadaan ini adalah sebagai langkah mendekatkan masyarakat kepada Al-Quran. Harapan agar aplikasi seperti ini ditambah baik dari sudut penyampaian tadabbur dan diperbanyakkan pada masa akan datang, seterusnya menghasilkan generasi Al-Quran yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, insya-Allah. Dan saya rasa ini saja. Saya akhiri pembincangan saya pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.